سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Amin. Jelas suara? Jelas suara saya? Okey, kita sambung matan al-ajrumiyah pada wa'aw Wow. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin wa aw dan aw yakni anna min al-muqtibi lil fi'l al-mudhari aw yakni dari sebahagian bahwasanya daripada sebahagian daripada amil yang menasabkan fi'il mudhari ialah aw. Ustaz. Ya. Sebab masa tu Ustaz ada sikit yang untuk perbahasan yang apa tu panjang untuk jawabul fa' dengan waw macam dekat terus masuk au terus ke apa Ustaz? Macam yang ni sadis tahdid nahwu Terus masuk lah. terus masuk au. Baik Ustaz. Itu ada pembahasan tu. Itu pembahasan waw fa dan juga waw jawab. Boleh juga nak baca atas. Scroll atas. Wujuban. Kat mana? Masuk dekat ba'dal amri mana? Ba'da doa. فالنصب بأن مضمرة جبا. Okey. كانت الواو واو معية atas lagi. Atas lagi ni Ustaz. وإن قلت وأحسن اقبل فأحسن إليك فأحسن فعل منصوب Di sambungan mana tu? Kanat tu sambungan mana tu? Dia sambungan begini Ustaz. Wa ahsana. Kanas waw al-waw ma'iyah. Dia sambungan dekat sini Ustaz. Okey. Wa ahsana kanatil waw wa ma'iyah. Aqbil wa ahsana. والنصب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المائية الواقعة بعد الأمر. Maka nasab itu dengan an mudmarah wujuban secara wajib ba'da wawil ma'iyah al-waqi'ah ba'da al-amri selepas waw ma'iyah yang terletak selepas daripada fi'il amar. Asani yang kedua an-nahyu. Nahu la tadrib zaidan fayadriba أو ويغلب فيضرب فعل مضارع منصوب بالمضمرة وجوبا بعد ألف بعد الفاء أو واو الواقعتين بعد النهي. Okay, yang pertama kan waw dan fa itu terletak selepas jawab. Yang kedua waw dan fa ini terletak selepas nahi. La tadri zaid. Jadi waw dan fa ini waw fa jawab juga, cuma ini jawab selepas daripada nahi. Kalau yang pertama dulu dia jawab selepas daripada fi'il amar. Selepas daripada amar, yang ni selepas daripada nahi. As-salih doa. Yang ketiga ialah doa. Fa jawab dan waw jawab itu terletak selepas doa. Nahu Rabbi wafiqni fa'amala salihah.
Rabbi wafiqni fa'amala salihah. Ya Allah, wafiqni fa'amala salihah. Wafakanlah akan aku. Fa'amala salihah, aku akan beramal salih. Wa'amala salihah. Fa'amala mansub bi'an mudmarah wujuban ba'dal fa'. Maka a'mala itu, fi'il a'mala itu, dia mansub dengan an mudmarah wujuban secara wajib ba'dal fa selepas daripada fa ataupun waw al-waqi'ataini ba'da yang terletaklah kedua-duanya itu selepas daripada doa. Wal farqu baina du'ai wal amri, perbezaan di antara doa dan juga amar. Apa beza doa dan juga amar? Annal amra talabun minal a'la ilal adna. Amar itu, perintah itu ialah tuntutan daripada atas ke bawah. Jadi kalau tuntutan daripada atas ke bawah, dia sebut sebagai amar. Seperti Allah Ta'ala memerintahkan kita kan. Allah Ta'ala memerintahkan makhluk. Jadi itu tuntutan, itu sebagai tuntutan secara amar. Kalau kata doa pula, wa doa talabun minal adna ilal a'la. Doa pula ialah tuntutan daripada bawah ke atas. Doa pula tuntutan daripada bawah ke atas seperti kita. Kita menuntut apa? Menuntut Allah untuk memberikan kekayaan, memberikan kebahagiaan, memberikan harta yang banyak. Maka itu sebagai tuntutan juga, tapi tuntutan daripada bawah ke atas. Makhluk bawah ke atas ni bukan makna Allah Ta'ala tu di atas langit. Maksudnya dia tinggi. maqam. Dia punya maqam authority. Ketinggian maqam Allah Ta'ala tu. Bukan makna maqam secara hissi, secara maknawi. Ar-rabi'u al-istifhamu. Yang keempat istifham. Nahu hal Zaidun fid dari fa azhaba ilaihi. Adakah Zaid itu di dalam rumah maka aku pergi kepadanya. Aw wa azhaba ilaihi fa azhaba mansub bi an mudmarah ba'da al-fa aw al-waw al-waqi'ataini ba'da al-istifham. Ini yang keempat. Jawab bagi istifham. Fa jawab dan juga waw jawab itu bagi istifham. Yang kelima al-khamisu al-ardu. Al-ardu ala tanzilu indana fatusiba khaira aw wa tusiba khaira. Ra ni apa? Tujuan. Ataupun apa? Balasan pun boleh. Ala tanzilu indana. Adakah tidak kamu turun di sisi kami? Fatusiba. Maka kamu mendapat musibah. Arat. Dia panggil arat. Ala tu Kemudian era ajana Ustaz. ala macam biasa. Hamzah tu lil istifham. Arak ni dia macam istifham juga tapi dia ada la. Beza arak dengan istifham, kalau istifham tidak ada nafi kan. Kalau arak ni ada istifham dan juga nafi ala. Adakah tidak kamu turun? Kamu berhenti, kamu duduk di sisi kami kan. Ala tanzilu indana. Itu beza arak dan istifham. Arat dia ada istifham bahasa nafi. Jadi macam alam tara kaifa ala rabbuka bi ashabil fil contoh Ustaz. Alam adakah tidak lebih kurang lah. Tapi kebiasaan arak ni ada huruf dia lah. Ala kan macam ala, alam, arak. Okay, yang keenam at-tahdid. Halla akramta Zaidan fayashkuruka. Di bawah dia ada tulis nanti. Okay. Farqu baina arak wa tahdid. Tahdid ni maksudnya apa? Penegasan. Halla akramta Zaidan fayashkuruka.
aw wa yashkuruka fa yashkura masuk bi an mudmarah wujuban ba'da al-fa awil waw waqi'ataini ba'da tahdid. Okey, kita tengok apa beza arad dan juga tahdid. Wal farqu bainal arad wa tahdid anna, bawah lagi, annal arad annal arad huwa talab birifqin, tuntutan. Makna arad ni kan tuntutan. Arad ni adalah talab birifqin, dengan lemah lembut, dengan sopan bersantun, walin. Wa tahdid huwa talab bihissin wa iz'aj. Tahdid pula ialah satu tuntutan dengan hissin wa iz'aj. Hissin dan iz'aj ni tuntutan dengan tegas. Jadi arad ni satu tuntutan lah. Adakah tidak kamu turun, maksudnya mempelawar kan, istilah bahasa Melayu apa? Pelawaan kan. Mempelawar lah arad dan tahdid ni. Tuntutan untuk dia kita pelawar dia untuk buat satu perkara. Tapi kalau pelawar itu dengan lemah lembut, dengan lin, itu dia panggil arad. Bila tuntutan itu dengan apa? Dengan tegas, panggil tahdid. Apa nama kalau alam taraka itu apa? Kalau tidak kamu melihat. Lam tara fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lebih kurang juga tu, boleh juga kita masuk ke kan. Kita kata arad ke. Sebab itu satu tuntutan. Adakah kamu tidak melihat? Mana kan nak suruh lihat lah. Adakah tidak kamu melihat tu maksudnya nak suruh lihat lah, tengok lah kan. Itu. Okey, itu apa perbezaan arad dan juga tahdid. As-sabi' at-tamanni, yang ketujuh ialah tamanni. Tamanni kita dah tahu, cita-cita cita-cita yang mustahil pada adatnya. Laita li malan, moga-moga bagi aku itu ada harta. Moga-moga aku mendapatkan harta. Fa ahajja minhu wa ahajja wa ahajja, maka aku berhaji ataupun aku berhaji. Jadi waw dan fa dan juga waw itu jawab daripada laita tu. Fa ahajja mansubun bi an mudmarah wujuban ba'da al-fa awil waw al-waqi'ataini ba'da tamanni. As-samin at-tarajji, yang ke-8 ialah tarajji. Tarajji pula cita-cita yang boleh dicapai, yang tidak mustahil. Tapi di sini laita li malan tu nampak boleh bani cita-cita yang boleh dicapai ya. Kalau ikutkan contoh lah, tapi kalau ikutkan makna tamanni ni, satu cita-cita yang apa, seperti laita syababa ya'udu yauman, mengharapkan muda itu kembali. Itu tamanni, angan-angan. Angan-angan yang mustahil ya. Laita syababa ya'udu yauman. Okey, kemudian kemudian taraji. Contohnya la'alli uraji'u asy-syaikha fayufhimani al-mas'alata aw wa yufhimani. Jadi yufhima tu fi'il mudhari' mansub bi an mudmarah wujuban ba'da al-fa. Ini wujuban ba'da al-fa. Jadi mesti dinasabkan dengan an. Awil waw al-waqi'ataini ba'da taraji. At-tasi' an-nafyu, yang ke-9-nya nafi. Ma ta'tina fatuhaddisana aw wa tuhaddisana fatuhaddisana mansub bi an mudmarah wujuban ba'da al-fa. Wil waw al-waqi'ataini ba'da nafi. Jadi ada 9 lah kan. Waw dan juga fa jawab ni ada 9 tempat.
Okey, boleh faham ya? Boleh faham Ustaz? Kemudian wa au, yang terakhir daripada huruf nasab ialah au. Yakni anna min nawasibil fi'lil mudhari' au lakin bi an mudmarah wujuban ba'daha nahu la aqtulanna al-kafira au yuslima. Ai illa an yuslima. Jadi au di sini ialah au bermakna illa. Au di sini maksudnya au bermakna illa, au dengan makna illa. Jadi au Kecuali. di sini bukan au makna ataf, bukan makna ataupun makna dia ialah illa, kecuali. Di au dengan makna illa ni ialah au yang menasabkan fi'il mudhari'. Au yang amil nasab. Jadi dia menasabkan fi'il mudhari' dengan an mudmarah. Dengan an yang ditakdirkan. Contoh dia la aqtulannal kafira au yuslima. Sesungguhnya aku membunuh. Sungguh aku akan membunuh. La aqtulannal kafira, aku akan membunuh orang kafir. Au yuslima, illa an yuslima maksudnya. Illa an yuslima. Melainkan kalau dia itu apa? Masuk Islam. Fa yuslima mansubun bi an mudmarah. Ini yuslima itu fi'il mudhari' itu mansub dengan an mudmarah wujuban ba'da au, selepas daripada au allati bi makna illa, au yang dengan makna illa. Waqad takunu bi makna illa. Ini yang pertama, makna illa. Kadang-kadang au ini juga boleh menjadi makna illa. Illa. Illa ni makna sehingga apa? Sehingga. Illa dengan makna ghayah. La'alzamannaka au taqtadiyani haqqi. Ai ila an taqtadiyani haqqi. Dan aku akan mendekati kamu, aku akan melazimi kamu. Maknanya dia akan ikutlah. La'alzamannaka, aku akan sentiasa berada dengan kamu. Au taqtadiyani haqqi. Au ni maknanya sehingga. Sehingga kamu taqtadiyani haqqi, sehingga kamu melunaskan hutang aku, hak aku. Sehingga kamu melunaskan hak aku. Jadi au di sini au dengan makna ila, hingga, bukan makna kecuali. Maknanya melainkan, bukan makna melainkan, maknanya ila, sehingga. Fataqtadiya fi'il mudhari' mansub bi al-mudbarah wujuban ba'da au, wajib. Dia iaitu taqtadiya itu fi'il mudhari' mansub dengan an. Amil nasab dia an yang disembunyikan, an yang mudmarah, an yang ditakdirkan. Wujuban ba'da au, wajib selepas daripada au yang bermakna ila, au yang memberi makna ila. Jadi kesimpulan untuk au ni ada dua. Yang pertama, au bermakna illa. Yang kedua, au bermakna ila. Au bermakna illa dan juga au bermakna ila. Illa dan juga ila. Kedua-duanya ini ialah au yang menasabkan mudhari'. Dia menasabkan fi'il mudhari'. Okey, habis tentang awamil an-nawasib. Amil nasab. Kemudian kita masuk pada al-jawazim. Baca al-jawazim mana? Wal jawazimu baca. Baca matan ke syarah sekali Ustaz? Baca syarah sekali lah. Wal jawazimu thamaniyata ashar wahiyya lam wa lamma wa alam wa alamma wa lamul ab. Wal jawazimu thamani ashar. قسم منها يجزم فعلا واحدا وقسم يجزم فعلين. وبدأ بالقسم الأول فقال وهي لم، نحو
lam yadrib Zaidun, falam harfun nafyun wa jazmun wa qalbun. ويضرب فعل مضارع مجزوم بلم وزيد فاعل وسميت حرف نفي لأنها في الفعل المضارع وجزم لأنها تجزمه وقلب لأنه تقلب معناه وتصير ماضيا. Dan amil-amil jazam ada 18 yang mana terbagi pada beberapa bahagian. Pertama ialah dia menjazamkan satu fi'il, yang kedua dia menjazamkan dua fi'il. Jadi antara hurufnya adalah lam. Ya, seperti contoh lam yadrib Zaidun. Maka huruf lam dia ialah harfun nafi, dia huruf yang menafikan satu, wa jazmun, dan dia jazamkan satu, dan wal qalbun. Dan dia fi'il yadrib diirabkan sebagai fi'il mudhari' majzumun bilam. Dan fa'ilnya ialah Zaidun. Dia huruf lam itu dinamakan huruf nafi kerana dia menafikan satu fi'il mudhari' dan dia huruf jazam sebab dia menjazamkan fi'il mudhari'. Dan dikatakan huruf qalbun kerana dia menukar maknanya dan menjadikan makna itu makna fi'il tersebut jadi lepas madhi. Walamma wahaya bima'na lam harfun nafyun wa jasmun wa qalbun nahwu a'udzu billahi minasyaitonir rajim lamma yadhuqu 'adab. Fayadhuqu fi'lun mudhari'un majzumun bilamma wa 'alamatu jazmi hasfun nun wal wawu fa'ilun. Jadi ada tadi luar masuk balik. Dan walamma dia bermakna lam harfun nafi dan jazamkan dan juga harfun qalbun seperti dalam contoh tersebut dalam ayat Al-Quran. Maka fi'il fayadhuku fi'il mudhari' dia majzum dengan lamma dan alamat jazamnya dekat sini dia jazam dengan hasfin nun, buang nun, dan waw tersebut dalam fi'il yadhuku merupakan wawul fa'il. Wa alam hiya lam illa annaha taranas bihamzatil istifham nahwu alam nashrah. Fal hamzatu lil istifham takriri wa lam harfun nafyin wa jazmun wa qalbun. Nashrah fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Hiya wa alam ya lam. Ya Zat? Tengok. Yes. Dengar Ustaz. Dengar Ustaz. Dengar Zat. Luar pula tadi. Okey. Jadi amil jazam ni ada 18. Yang pertama lam, yang kedua lamma, alam, alamma. Jadi amil jazam ni dia dibahagi menjadi dua bahagian. Yang pertama bahagian yang menjazamkan satu fi'il. Kita satu fi'il mudhari'. Yang kedua bahagian yang dia menjazamkan dua fi'il mudhari'. Jadi dengan satu amil dia menjazamkan dua fi'il. Bahagian pertama yang menjazamkan satu fi'il ialah yang pertama lam lah. Seperti lam yadrib Zaidun. Lam yadrib Zaidun. Jadi lam ni huruf apa? Huruf yang pertama huruf nafi. Kerana bermakna tidak, huruf nafi. Yang kedua, lam ini huruf jazam. Yang ketiga huruf qalab. Qalab ni maksudnya huruf yang membalikkan makna mudhari' menjadi madhi. Itu dia panggil qalbun. Huruf yang membalikkan. Makna qalbun tu kan membalikkan, menukarkan. Jadi menukarkan makna apa? Makna mudhari' menjadi makna madhi. Lam yadrib tu maksudnya tidak.
belum bangun Zaid, belum memukul Zaid. Belum itu kan maknanya madhi. Belum memukul Zaid itu maksudnya belum. Contoh belum mandi. Belum mandi kan makna mandi, makna madhi. Maknanya bukan makna sekarang. Bukan makna mustaqbal dan bukan makna hal. Jadi dia makna madhi lah. Jadi itu dia panggil qalbun. Qalbun ni bila masuknya huruf itu, dia menukarkan makna mudhari' menjadi kepada makna madhi. Boleh faham dah? Qalbun. Jelas Ustaz? Jelas? Jelas Ustaz. Yang kedua lamma. Lepas tu dia kata wa qalbun li'annaha taqlabu makna taqlabu maknahu wa tasiru ma'al madiyan. Wa tasiru lahu madiyan. Wa tasiru madiyan. Dia menukarkan makna menjadi makna madi. Lamma pula apa? Wahiyya bermakna lam. Lamma ni samalah dengan lam. Tidak juga. Lamma ni tidak. Cuma dia ditambah alif lah. Alif tu alif ziyadah itu. Lamma tu alif tu ziyadah je. Alif tambahan. Jadi lamma ni maknanya sama seperti lam juga. Dia huruf nafi, huruf jazam dan huruf qala. Maknanya tidak. Lamma yazuqu azab. Tidak merasa oleh mereka azab. Kemudian alam. Lam ni hiya lam. Hiya lam. Alam ni juga alam. Alam ni juga ialah lam. Illa annaha iqtaranat bihamzatil istifham. Melainkan dia hanya masuk hamzah istifham di depan. Jadi alam ini ialah lam lah. Tidak juga. Cuma dia masuk hamzah istifham. Jadi maknanya adakah tidak? Adakah tidak? Lam nasrah. Alam nasrah. Fal hamzah lil istifhami taqriri. Walam harfu nafi wa jazam wa qalab. Wa nasrah fi'il mudhari' majzum bil lam. Kemudian alamma. Lamma ni ialah sama dengan lamma. Cuma dimasukkan istifham je. Alamma ni sama dengan lamma. Kemudian dimasukkan hamzah istifham. Jadi maka adakah tidak alamma? Alamma uhsin ilaika. Adakah tidak aku melakukan kebaikan ilaika kepada kamu? Fal hamzatu lil istifham taqriri. Makna istifham taqriri ni istifham yang pengakuan. Taqriri ni pengakuan. Istifham untuk menguatkan ataupun pengakuan. Istifham taqriri. Kemudian apa lagi? Lamul amri, lam amar. Lamul amri, lam amar. Contoh dia liyunfiq zu sa'atin. Lam amar. Lam amar, yunfiq itu fi'il mudhari' majzum dengan lam amar. Lam amar, lam dengan makna perintah. Liyunfiq itu hendaklah memberi nafkah zu sa'atin oleh suami yang mempunyai keluasan harta. Zu sa'atin oleh seorang suami yang mempunyai harta, kekayaan, keluasan dari sudut nafkah. Jadi liyunfiq, lam itu ialah perintah. Liyunfiq zu sa'atin. Kemudian ad-du'a, lam du'a, lam amar dan juga lam du'a. Lam du'a wahia lam amar. Lam du'a juga ialah lam amar. Illa annaha
minal adna ilal a'la. Ni macam kita sebut tadi lah. Kalau doa ni pada bawah ke atas. Dia amal juga, perintah juga, tapi perintah pada bawah ke atas. Permintaan lah kalau kita kan. So doa ni permintaan, seruan. Contoh dia apa? Liyaqdi alaina rabbuka. Liyaqdi alaina rabbuka. Tunailah ke atas kami oleh Tuhan kamu. Liyaqdi alaina rabbuka. Jadi lam itu ialah lam doa, atau yaqdi fi'il mudhari' majzum bil lam ad-du'a wa alamatu jazmihi hazfu harfil illah wa hiya liya. Jadi yaqdi itu dibuang huruf illah. Yang alamat dia ialah hazaf, alamat dia buang huruf illah. Wala fin nahi, seterusnya ialah la nahi, la pada larangan. La takhaf, la takhaf. Takhaf ni fi'il mudhari' majzum dengan la nahi. Nahi ni larangan. La du'a, la du'a'iyah, ya la nahi, kemudian la du'a wa du'a la ad-du'a'iyah. La du'a'iyah ni ialah la an-nahiyatu, ialah la nahi. Ila annaha minal adna ila al-ala, sama macam ni dia. Melainkan dia daripada bawah ke atas. Rabbana la tu'akhidna, la tu'akhidh. La tu la ad-du'a. La nahiyah juga, cuma nama dia la du'a. Kenapa doa? Kerana dia daripada permintaan makhluk, permintaan hamba pada Allah. Maka dia panggil doa lah, dia tak panggil perintah amar, dia panggil doa. La tu'akhizna. Jadi tu'akhiz fi'il mudhari' majzum dengan la ad-du'aiyah. Ila huna intahal kalam ala ma yalzamu fi'lan wahidan. Sampai sini habislah. Dia kata habislah pembicaraan tentang amil-amil jazam yang menjazamkan satu fi'il. Summa akhadha yatakallamu ala ma yalzamu fi'laini faqala. Kemudian barulah dia bicara tentang yang menjazamkan dua fi'il. Wa in. Yang pertama in. Yang pertama huruf in. Ini huruf apa? Huruf yang menjazamkan fi'il awal, fi'il syarat. Yang kedua fi'il jawab. In yakum zaidun yakum amrun. In yakum zaidun yakum amrun. Sekiranya Zaid berdiri, maka berdirilah Omar. Kalau Zaid berdiri, Omar pun berdiri. Jadi yakum yang pertama itu majzum dengan in, yakum yang kedua pun majzum dengan in juga. Itu in ni huruf syarat, in syartiyah. Jadi bila in syarat, dia ada fi'il syarat, ada jawab syarat. Ada syarat, ada jawab. Jadi syarat dan jawab itu dua-duanya itu dijazamkan oleh in. Wa ma taf'al af'al. Ma taf'al af'al. Taf'al pertama majzum dengan ma, af'al yang kedua pun majzum dengan ma. Ma juga syarat juga. Ma juga isim syarat. Yang ketiga min, man, man. Man yakum akum. Man ini isim syarat juga. Isim syarat dia menjazamkan dua fi'il mudhari'. Jadi man yakum akum. Yakum yang pertama majzum dengan man, yakum akum yang kedua tu majzum dengan man. Fi'il jawab, fi'il syarat dan juga fi'il jawab syarat. Okey, kemudian ma, kemudian mahma. Man mahma. Mahma taf'al af'al. Mahma taf'al af'al. Bila-bila sahaja kamu buat, aku pun buat. Mahma ni isim syarat. Kemudian izma. Izma ni dia macam huruf seperti in. Syartiyah jugalah. Izma yakum zaidun yakum amrun. Wa i'rabuhu ka'irabi misali in wa qad taqaddama. Dia sama, izma ni seperti in juga. Maknanya sekiranya, syarat juga. Jikalau Zaid bangun, bangunlah Omar. Kemudian ayu, ayya, ayu ataupun di sini ayya tadrib, adrib. Ayya itu isim syarat. Ayya tadrib, adrib. Ayya ni maknanya apa? Bila-bila saja kamu pukul, aku pun pukul. Ayya.
Mana pun boleh, bila-bila boleh. Mana-mana kamu pukul, aku pukul. Kemudian mata takul akul. Bila-bila kamu makan, aku makan. Kemudian ayyana ma ta'dil a'dil. Sekiranya kamu melakukan adil, aku pun melakukan keadilan. Kemudian aina ma tanzil anzil. Jadi aina ma tu samalah, cuma ma tu zaidah je. Aina ma tu hanya tambahan. Tak ada makna lah. Ma zaidah tak ada makna. Jadi aina ma tanzil anzil. Bila sahaja kamu turun, aku turun. Di mana saja aina. Di mana sahaja kamu turun, aku turun. Kemudian anna tastaqim tarbah. Anna tastaqim tarbah. Anna apabila kamu istiqamah tarbah, kamu akan memperoleh keuntungan. Kemudian haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan. Sekadar mana yang kamu istiqamah, Allah Ta'ala mentakdirkan kepada kamu akan najahan, akan kemenangan. Okey. Itu sampai haitsuma. Jadi lebih kurang dia syarat dia semua ni lebih kurang je. Makna tu berbeza sikit-sikit je. Okey, kemudian wa kaifama. Seterusnya kaifama al-jazmu biha kama qalahu al-kufiyun wa mana'ahu al-basriyun. Berarti pada kaifama ini dia ada khilaf di antara Kufah dan juga Basrah. Kalau Kufah mereka kata kaifama itu ialah amil jazam. Kalau Kufah ini mereka mengatakan kaifama itu ialah amil jazam. Tapi kalau Basrah mereka menegah wa mana'ahu al-basriyun. Basrah kata bukan, kaifama ni dia tak masuk dalam amil jazam. Makna kata sini terjadi khilaf lah bainal madrasatain, di antara dua madrasah ilmu nahwu, iaitu madrasah Kufah dan juga madrasah ahli Basrah. Kaifama tajlis ajlis. Kaifama, sebagaimana kamu duduk, aku duduk. Kaifama tajlis majlis. Tajlis sama itu majzum dengan kaifama. Ajlis pun majzum dengan kaifama. Di fi'il syarat, tajlis tu fi'il syarat, ajlis tu fi'il jawab syarat. Kemudian yang terakhir wa iza fi syi'ri khassatan. Dan iza di dalam syair sahaja. Khassatan ni maknanya hanya di dalam syair. Haza zaidun ala 18 wa sumiya al-jazmu bi iza fi syi'ri. Wa sumi'a al-jazmu bi iza fi syi'ri la fi nasri. Jadi iza ni dia dianggap amil jazam hanya di dalam syair je. Jadi kalau kalimah syair dia masuklah, dia jadi jazam lah, dia masuk pada amil jazam. Tapi kalau ayat yang bukan syair, nasar ni ayat yang bukan syair, maka dia bukan amil jazam. Dia amil nasab kan, iza. Iza tusibka khasasatun fatahammal. Iza tusibka tusib tu majzum bi iza, fatusib fi'il syarat wa jumlah tahammal jawab. Jawab dia. Fal fa rabitah lil jawab. Fa itu rabitah fa. Fa jawab lah. Wa tahammal fi'il amam mabni ala sukun muqaddar mana'a min zuhuri ishtighal mahal bi harakatir rawi. Allah Subhanahu wa ta'ala alam. Jadi iza ni terkhusus kepada syair. Jadi kalau kita jumpa iza di dalam bukan syair, maka dia tidak boleh dipakaikan untuk amil jazam. Jadi amil jazam untuk iza ni, amil jazam, iza menjadi amil jazam ketika mana berada di dalam syair. Okey, settle tentang al-jawazim. Ustaz, ada soalan Ustaz? Ya. Kan kalau tengok perbezaan lam dengan lamma kan, dari segi makna lamma ni apa? Tufidun nafil madhi wa nafil hadir hatta zaman takallum.
memberi faedah nafi madi dan nafi zaman sekarang sehingga zaman orang yang cakap tu kan. Jadi perbezaan dia uh, Mana tadi? Ada tulis tadi. tak ada Zat. Ni adalah kitab lain Zat. Kita mana? Nahu Kafi dia bagi beza lamma dengan lam. Okay, beza dia apa? Pertama dia cakap lah faedah dia tufidu nafyul madi wa nafyul hadir hatta zaman takallum wa qad tufidu thubutun nafi fil mustaqbal. Wal farqu bainal lam wa lamma anna al fi'la yutawaqqa'u wuqu'uhu ba'da thani duna al awwali. Ya. Lagi? Itu je Ustaz dia bagi. So dia kata al farqu bainal lam wa lamma an nafyu bi lamma mutawaqqi'an huduthihi wa thubutihi fil mustaqbal khilafan lin nafi bi lam. Itu je dia tulis. Maksudnya lama ni nafi juga kepada mustaqbal lah. Kalau lama, kalau lam dia tidak ada makna mustaqbal. Itu je maknanya tu. Sebenarnya kalau saya cakap lam akul, saya belum makan, so Itu walam madi. tu dinafikan madi. Sebenarnya secara sebelumnya saya belum makan. So kalau saya kata walamma lamma akul, bila saya kata saya belum makan, tapi dia kata lamma tu boleh nafikan mustaqbal dengan hadir. Sebenarnya sekarang saya tak makan, lepas tu masa depan, pada masa yang terdekat pun saya tak makan. Ya, betul. Itu maksudnya, betul tu. Jadi kalau kita kata lamma adrib, aku tidak pukul. Lamma adrib dengan lam adrib, apa beza dia? Kalau lam adrib aku tak pukul sekarang dulu. Zaman madi, zaman sekarang kan dia tak zaman madi, zaman hal dia tak pukul. Tapi zaman mustaqbal boleh jadi dia pukul. Itu kalau nafi dengan lam kan. Tapi kalau nafi dengan lama, termasuk juga zaman mustaqbal. Lama adrib maksudnya tidak pukul tu depan pun tak pukul juga. Kan? Akan datang pun tak pukul juga. Lama. Itu beza dia lah. Soalan yang kedua. Faham Ustaz? Lepas tu soalan yang kedua, dalam tulisan Nahu kan kalau amrun atau macam amrun tu kenapa ada waw Ustaz selepas ra dia dalam tulisan? Okey. Itu apa nama, nak bezakan Omar dengan Amru sebenarnya. Omar dan Amru. Amru tu kalau ada waw tu dibaca Amru. Kalau tak ada waw dibaca Omar, itu je. Jadi ada yang kata waw itu farqiyah lah. Waw farqiyah untuk membezakan Amru dan juga Omar. Waw farqiyah. Waw farqiyah. Macam Ustaz pernah cakap Lagi? juga yang waw farqiyah dekat fi'il apa? Contoh amil jazam masuk dalam fi'il mudhari' macam yadribu. Jadi waw apa? Waw kat situ alif kat situ alif farqiyah untuk bezakan dengan waw tu Ustaz. Alif itu yadribu. Alif tu bukan alif farqiyah tu. Alif itu ingat alif apa? Tengok balik nanti. Lam yadribu kan? Yadribuna kan? Yadribuna masuk lam yadribu kan? Ada alif kan? Ada. Bukan alif farqiyah. Kalau waw tu waw farqiyah lah.
Amru, Amar tu waw fakiyah. Kalau yadribu bukan. Tak silap tu bukan. Nanti kita tengok lagi nanti alif apa tu. Dalam Nahwu Kafi ada kot. Tengok. Ada. Buka tengok. Ada kitab Nahwu Kafi. Ada Ustaz? Dah buka tengok. Ada. Dia tulis ada. Tak ada Ustaz. Dia hanya kalau untuk bab ni dia terang basic lah. Kalau buang Hmm. Hmm. Sekejap, kita tengok sekejap. Corona. Oh, betul lah alif farqiyah. Betul lah tu alif farqiyah. alif farqiyah tu tujuannya untuk membezakan dengan apa Ustaz? Yang dekat lam yadribu. Tujuan dia tak silap nak membezakan waw tu. Sekejap. Hmm. لا تلحق بالأسماء مطلقا ولا تلحق بالأسماء. لا تلحق بالأسماء مطلقا. Jadi alif ni dia hanya masuk kepada fi'il je. Masuk kepada fi'il, dia tak masuk pada isim. Fi'il yang jamak. Dia nak bezakan waw jamaah tu. Kan bila kita masuk lam, yadribu. Supaya membezakan waw itu ialah waw jamak. Kalau kata waw itu bukan waw jamak, jadi dia tak ada alif lah. Dia tak masuk alif. Jadi nak bezakan kata waw itu bukan waw yang asal kalimah. Waw itu waw jamak. Waw jamak kan bukan asal kalimah kan. Ya, kalau yadribu kan tak ada waw. Yadribu. Kemudian bila jamak yadribuna masuk lam yadribu. Padahal dia letak alif. Buat apa letak alif tu? Alif tu alif fariqah. Ataupun alif farqiyah yang membezakan, nak bagi beza kata waw itu ialah waw jamak. Supaya kita dapat bezakan bahawa waw itu ialah waw jamak dengan waw yang lain. Biasanya ada waw atoh ke depan tu, jadi nak bagi beza. Ataupun sebagai tanda je lah, sebagai tanda membezakan bahawa waw itu ialah waw jamaah. Waw jamak. Sebab tu dia letak alif tu. Alif fariqah lah dia panggil, alif fariqah.
Hmm. Hmm. Tapi di sana ada, kalau kita baca ni, dia ada sebut ni lah, pendapat-pendapat lah. Dalam ulama-ulama nahwu ni ada yang kata kena letak, ada yang kata tak ada faedah letak alif tu. Hmm. Itu khilaf je lah. Belum. Oh, kelas ya. Ini Okay. ada. Di situ lah. Cek. Jadi dia nak bezakan lah. Jadi jawapan dia nak membezakan, kata waw itu ialah waw jamak. Bezakan waw jamak dengan waw asal kalimah, pun waw atau ataupun waw yang lain lah. Supaya bila kita letak lam yadribu tadi, alif itu menjadi fariqah, menjadi perbezaan yang membezakan di antara waw itu ialah waw jamak. Nah, dengan waw itu sama ada waw itu waw asul kalimah ataupun tidak. Kan macam yad'u kan tak ada alif, yad'u. Waw tu sebab waw tu kan asul kalimah kan, fi'il mu'tal kan, yad'u kan. Dia ada alif, tak ada. Jadi itulah nak bezakan. Letak alif itu nak bezakan, kata dia itu ialah waw jamak. Itu je lah. Boleh ya? Boleh Ustaz, faham Ustaz. Okey, habis lah kita berhenti tu. Kemudian babu marfu'atil asma' wallahu subhanahu wa Amin. ta'ala a'lam bis-shawab. Dah rekam eh? Rakam Ustaz.